Assalamualaikum murid-murid tingkatan 3. 3 apa hari ni cikgu ajar? 3K. Okay, 3K. Selamat berkenalan dengan cikgu Zaleha. Kamu respon dengan WhatsApp cikgu. Awak kata kita akan mula dengan bab 4. Okay, bab 4 ialah berkenaan dengan negeri-negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. Ataupun dalam kurungannya ialah NNMTB. Okey, negeri-negeri Melayu tak bersekutu ini ada 5 negerinya. Yang pertama, Yang pertama ialah Perlis. Kedua, Kedah. Yang ketiga, Kelantan. Keempat, Terengganu. Dan kelima, Johor. So, ada 5 negeri-negeri tidak Melayu bersekutu, di mana dalam pemerintahan kerajaan 5 negeri ini, ketuanya ialah seorang sultan dan dibantu oleh pembesar. So, sekejap ya, cikgu nak sultan sebagai seorang ketua. Pembesar adalah sebagai pembantu kepada sultan. Okey. Apa yang kita nak lihat pada pagi ni, pada hari ini ialah tajuk 4.1. Ini ialah tajuk 4.1. 4.1 tajuk dia ialah pemerintahan. Kesultanan Melayu. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu ini adalah untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Ya, dalam pemerintahan Kesultanan Melayu, kita akan melihat 4 bahagian. Okey. Sekejap, boleh tak cikgu kertaskan? Okey, 4 bahagian. Yang pertama, kita akan lihat tajuk lah ya. Tajuk. Yang kedua, kita tengok tajuk. Yang kedua, kita lihat dulu kita lihat 5 negeri tadi ya. Perlis, Kedah, Kelantan. Siapalah cikgu bagi satu-satu lah. Nanti awak tak pening kan kalau cikgu bagi satu-satu, senang sikit untuk awak tengok. Okey. Kita tengok dulu negeri Perlis. Kita lihat kepada 4 bahagian, iaitu latar belakang dia. Yang kedua, pentadbiran. Yang ketiga, hubungan luar. Yang terakhir sekali ialah perundangan. Okey. Kita ada 4 bahagian dalam setiap pemerintahan Kesultanan Melayu. So,
So, kena ingat 4 ni Okey. Kita ambil yang pertama. Okey, yang pertama mengenai latar belakang. Perlis diperintah oleh seorang sultan. Nama Sultan Perlis ialah Syed Hussein Jamalul Lail. Syed Hussein Jamalul Lail. Syed Hussein Jamalul Lail mendapat pengiktirafan daripada Maharaja Syriam sehingga dia telah diiktiraf sebagai seorang sultan yang bertakhta di Istana Arau. Okey, dari segi pentadbiran, kerajaan negeri Perlis di bawah Raja Syed Sultan Jamalul Lail ini yang telah diketuai oleh seorang sultan dibantu oleh pembesar dan membentuk 22 buah mukim. Okey, dekat negeri Perlis ada 22 buah mukim di mana dalam setiap daerah itu, dalam negeri Perlis ditadbir ataupun diurus oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri. Okey. Dari segi hubungan luar, Perlis dia merupakan sebuah negeri Melayu Utara. So, dia telah membuat hubungan luar yang baik dengan kerajaan Siam. Kenapa dia buat hubungan yang baik dengan kerajaan Siam? Supaya dia tidak diganggu-gugat oleh kuasa lain. Okay, dari segi perundangan, Perlis menggunakan Undang-Undang Negeri Kedah. Undang-Undang Kedah. Undang-Undang Kedah bagi membentuk pentadbiran dan mementingkan kebajikan rakyat. Okey, so Perlis dia menggunakan Undang-Undang Kedah bagi menjalankan urusan pentadbiran dan bertujuan untuk menjaga kebajikan rakyat. Itu untuk negeri Perlis. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu di bawah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu untuk negeri Perlis. Okey, itu Perlis. Sekarang kita pergi yang kedua. Yang kedua kita lihat pada Kedah. Kita lihat kepada negeri Kedah. Okey, kita lihat kepada negeri Kedah. Cikgu ni memang suka dengan warna-warna. Nanti awak tengoklah warna-warna. Nota ni boleh salin dalam buku nota awak. Okey, negeri Kedah, benda perkara yang sama juga kita lihat. Yang pertama, kita akan lihat latar belakang. Yang kedua, kita akan lihat hubungan luar. Yang ketiga, pentadbiran. Sama lima negeri kita akan lihat kepada 4 bahagian ini. Dan yang terakhir ialah perundangan. Okey. Kita lihat latar belakang. Kedah, nama sultan dia ialah Sultan Muzaffar Shah. Diketuai oleh seorang sultan yang bernama Sultan Muzaffar Shah. Okey. Pentadbiran kerajaan negeri Kedah diketuai oleh seorang sultan. Cikgu ulang lagi benda yang sama Diketuai oleh seorang sultan dibantu oleh pembesar di mana ada pembesar daerah. Ada pembesar daerah. Okey, ada pembesar daerah dan dalam setiap daerah diwujudkan mukim. Ada mukim. Okey, di setiap daerah diwujudkan mukim-mukim. Di mana dekat Kedah ada 128 mukim. Okey. Dari segi hubungan luar, Kedah telah menjalankan hubungan luar dengan Siam. Dia ni negeri-negeri Melayu Utara kan. So Siam, Perlis, Kedah tu adalah negeri-negeri di bahagian utara yang memang membuat hubungan luar dengan kerajaan Siam bagi mengelakkan ancaman daripada kuasa lain. Okey. Hubungan luar dengan Siam ini berbentuk hubungan diplomatik, pentadbiran. Okey, untuk membantu Kedah jika diancam oleh musuh. Okey. Perundangan pula, Kedah memang ada undang-undang dia yang sendiri iaitu Undang-Undang Kedah di mana Perlis sendiri telah menggunakan Undang-Undang Kedah bagi menyusun atur pentadbiran negerinya. Okey, ada Undang-Undang Kedah
di mana Undang-Undang Kedah ini memberi hak kepada pemerintah untuk menjalankan urus tadbir negeri tersebut. Okey, ada banyak bab. Ada 5 bab Undang-Undang Kedah yang telah diwartakan, iaitu Undang-Undang Kedah. Awak boleh lihat dalam buku teks awak, muka surat 87. Okey, muka surat 87. Ada 5 undang-undang Kedah, iaitu Undang-Undang 1060, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, Hukum Kanun Datuk Kota Star, Adat Kebesaran serta Adat Meminang dan Undang-Undang 1199. So, banyak undang-undang, ada 5 bab pasal undang-undang dalam negeri Kedah. Itulah yang digunakan oleh Kerajaan Kedah bagi membuat urus tadbir kerajaannya dan masa-masa pemerintahan Kesultanan Melayu. Okey, sekarang kita pergi negeri yang ketiga. Negeri yang ketiga ialah Kelantan. Okey, negeri yang ketiga ialah Kelantan. Kita duduk Kelantan. Okey. Benda yang sama lagi cikgu sebut. Kita lihat kepada latar belakang. Kita lihat kepada pentadbiran. Kita lihat kepada hubungan luar. Dan terakhir, perundangan. Benda yang sama kan? So, ingatlah nama-nama Sultan di setiap negeri tu. Kalau Kedah, siapa nama dia? Sultan Muzaffar Shah. Kalau tadi mula-mula tadi apa? Perlis. Sultan Hussein Jamalul Lail. Kena ingatlah yang itu. Itu kena ingat, kena baca tau. Jangan, sejarah ni memang agak susah nak kena ingat. Tapi kalau awak baca selalu, insyaAllah boleh. Okey, untuk kerajaan negeri Kelantan, Sultan dia memang menggunakan gelaran Sultan Muhammad. Ada Sultan Muhammad I, Sultan Muhammad II, Muhammad III sehingga sekarang Sultan Muhammad yang keempat. Tapi semasa pemerintahan ini ialah Sultan Muhammad yang pertama. Okey, Sultan Muhammad ini juga telah mendapat pengiktirafan daripada Maharaja Siam. Setelah mendapat pengiktirafan, barulah dia boleh meluaskan pengaruhnya dekat Kelantan. Okey, dari segi pentadbiran, Sultan Kelantan iaitu Sultan Muhammad I telah memperkenalkan sistem jemaah menteri. Okey, telah memperkenalkan sistem jemaah menteri di mana dalam pentadbiran wilayah ini dalam pentadbiran wilayah negeri-negeri Kelantan ni akan diberikan kepada beberapa jajahan. Ada 3 kawasan jajahan yang dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan, iaitu jajahan Batu Mekebang, Pasir Putih dan Pasir Mas. Dan paling bawah sekali dalam sistem pentadbiran mereka ialah pentadbiran dijalankan oleh Tok Kawing. Okey, Tok Kawing ni mungkin di dalam kawasan daerah ataupun mukim. Okey, dari segi hubungan luar sama juga, dia adalah negeri pantai timur yang berhampiran dengan Siam. Siam tu Thailand lah, sekarang dikenali sebagai Thailand. Dulu dikenali sebagai Siam. Dia juga telah membuat hubungan luar dengan kerajaan negara Siam di bawah sistem pemerintahan yang pertama. Selain itu, hubungan luar, Kelantan juga telah buat hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan negeri lain. Contoh, kerajaan negeri Terengganu, kerajaan Kedah. Awak jangan confuse ya. Ini pada zaman Kesultanan Melayu. Pada zaman Kesultanan Melayu, kerajaan-kerajaan yang ada pada masa kini yang awak kenal Malaysia ni, Malaysia ada negeri Kelantan, negeri Johor, negeri Perak. Dulu kerajaan ini adalah terpisah. Okey, mereka tidak dinamakan sebagai Malaysia. Mereka ni terpisah. Kelantan lah, Johor lah. Kerajaan mereka tu berbeza-beza, bukan macam kita sekarang bersatu di bawah satu kerajaan pusat. Bukan Ini masa zaman Kesultanan Melayu. Tu kena ingat Okey, dan dari segi perundangan, Sultan Muhammad II telah membuat undang-undang syarak. Undang-undang syarak di Kelantan. Kenapa dia buat undang-undang syarak ini? Bagi memastikan negeri Kelantan berada dalam keadaan aman, makmur dan dijadikan sebagai pusat perdagangan Islam. Okey, itu yang dibuat oleh kerajaan Kelantan. Sebab itu dinamakan sebagai undang-undang syarak. Okey, seterusnya. Yang keempat, kita pergi ialah kerajaan negeri Terengganu. Terengganu kita. Siapa ada orang Terengganu? Okey, kerajaan Terengganu.
Sama juga. Cikgu ulang lagi. Kita lihat kepada pentadbiran. Kita lihat kepada undang-undang. Kita lihat kepada hubungan luar. Dan yang terakhir kita ingat pada latar belakang. So, 4 benda yang sama. Okey, latar belakang untuk kerajaan negeri Terengganu. Nama sultan mereka yang memerintah ialah Sultan Zainal Abidin. Okey, Sultan Zainal Abidin. Okey, Sultan Zainal Abidin ni telah membawa kepada pemerintahan kerajaan negeri Terengganu yang maju serta dapat memelihara kekuatan kerajaan kerana negeri Terengganu adalah negeri yang paling akhir ataupun paling lewat menerima penjajahan British. Okey. Johor dan Terengganu, dua negeri yang memang paling lambat, paling akhir menerima penjajahan British. Okey. Dari segi pentadbiran, Sultan Zainal Abidin telah memperkemaskan yang pertama ialah sistem penghulu. Telah memperkenalkan sistem penghulu. Okey, telah memperkenalkan sistem penghulu dan juga membentuk sistem jemaah kerajaan. Sistem jemaah mesyuarat kerajaan. Okey. Kenapa sistem jemaah kerajaan ini dibentuk adalah bertujuan untuk memutuskan buat hukuman. Cikgu bagi ayat mudah untuk faham. Buat hukuman serta isytiharkan negeri dan ahli-ahli dalam majlis jemaah itu dikenali sebagai ahli mesyuarat. Okey. Dari segi hubungan luar, Terengganu juga membuat hubungan luar dengan kerajaan Siam. Bukan sahaja kerajaan Siam, negeri-negeri Melayu lain juga seperti Kelantan, Patani dan juga Johor. Itu pun juga dijalinkan hubungan yang baik. Hubungan yang baik inilah telah memastikan negeri Terengganu terus menjadi sebuah negeri yang berdaulat. Okey. Dari segi undang-undang, dah ada zaman pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga ya. Dia ada gelaran dia. Sultan Zainal Abidin 1, Abidin 2, Abidin 3. Okey, sampai sekarang lah. Okey. Undang-undang dia telah membentuk satu undang-undang tubuh kerajaan negeri. Ada undang-undang tubuh kerajaan negeri. Kerajaan negeri. Di mana ada juga hakim yang dilantik untuk yang berkebolehan, yang boleh mempunyai pengetahuan untuk menjalankan urusan-urusan berkaitan dengan pentadbiran dan juga perundangan kerajaan negeri Terengganu. Itu untuk yang keempat. Dan yang terakhir ialah kerajaan Johor. Johor. Besar sikit juga buat Johor sebab yang terakhir dalam tajuk bab 4.1 ni. Okay. Dalam 4.1, Johor diketuai oleh Sultan Abu Bakar. Sultan Abu Bakar. Okay, dalam buku awak disebut sebagai Daing Abu Bakar. Daing itu merupakan keturunan Sultan Johor. So, Sultan dalam kerajaan negeri Johor pada masa ini dia telah mewujudkan Majlis Jemaah Diraja Johor. Majlis Jemaah Diraja Johor. Ada jemaah menteri dan juga jabatan-jabatan kerajaan. Okey, ada juga jawatan menteri besar. Okey, dan juga ada jawatan setiausaha kerajaan. Okey. Jawatan setiausaha kerajaan dan jawatan menteri besar. Apa tujuan ni? Ini semua adalah untuk
memastikan pentadbiran Kerajaan Negeri Johor licin. Licinkan pentadbiran Kerajaan Negeri Johor. Dari segi hubungan luar, dari segi hubungan luar, Johor telah menjalinkan hubungan yang baik dengan Kerajaan Negeri Terengganu, Kerajaan Negeri Perak, Kerajaan Pahang dan Kerajaan Selangor. Okey. Dan hubungan yang baik ini juga berterusan bukan saja di peringkat Kesultanan Melayu, malah ada juga hubungan dengan negara-negara luar seperti Eropah dan juga Jepun. Ini dua-dua adalah untuk memastikan Johor terus diiktiraf. Dan dari segi undang-undang, Johor telah membentuk undang-undang tubuh kerajaan negerinya sendiri. Undang-undang tubuh kerajaan Johor. Undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor ini bagi memastikan negeri Johor terus berdaulat. Terus memastikan kedaulatan mereka dan tidak mendapat campur tangan daripada kuasa asing. So, kesimpulan daripada cerita yang cikgu nak cerita pasal 4.1 ini ialah Pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Johor dan Terengganu. Setiap negeri mempunyai sistem pentadbiran mereka yang tersendiri. Ada sultan yang akan mengetuai pentadbiran tersebut dan ada pembesar yang membantu sultan dalam menguruskan pentadbiran negeri tersebut. Dan yang pastinya setiap negeri mempunyai undang-undang yang tersendiri bagi memastikan negeri mereka terus mendapat pengiktirafan dan kekal berdaulat. Okey, itu untuk tajuk 4.1. Nanti kamu dah baca, dah dengar, dah tengok cikgu punya nota ni, kamu boleh salin dalam buku nota kamu. Dah siap salin. Snap masuk dalam grup WhatsApp. Cikgu akan lihat kat situ. Itu adalah kehadiran yang kamu. Ataupun kamu boleh assign dalam Google Classroom. Okey, kita jumpa untuk tajuk 4.2. Terima kasih. Tutup.